Baik, mungkin di penghujung siaran kita berita yang tidak begitu baik, tetapi kita nantikan berita-berita baik pada tahun 2016. Kita jangkakan bahawa kita akan realisasikan segala apa yang kita rencanakan di awal tahun 2016 nanti. Betul. Rina ada kenapa ada genangan air mata di hujung alis Terence? Wah, tiba-tiba. Setiap kali kita mengucap selamat tinggal kepada tahun, kita sedih sedikit. Oh, okey. Walau apa juga yang kita lalui sepanjang tahun ini, tetap juga ia satu tahun yang telah memberikan kita kehidupan sebenarnya. Jadi, apa kata kita renungi sekejap apa yang telah kita lalui sama-sama sepanjang 2015? Sebelum kita menutup tirai 2015, saya ingin membawa anda untuk mengimbau antara peristiwa yang berlaku sepanjang tahun ini. Kita mulakan pada bulan April. Setelah dibentangkan oleh Perdana Menteri dalam bajet 2013 bermula 1 April lepas, pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST telah dikuatkuasakan di seluruh negara. Kadar 6% dalam GST dikenakan bagi menggantikan sistem percukaian yang lama iaitu cukai jualan dan perkhidmatan. Pelaksanaan GST tepat pada masanya sejajar dengan hasrat Malaysia untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Pada Mei lepas pula, 2 pilihan raya kecil dilaksanakan secara serentak iaitu di Rompin Pahang dan juga Permatang Pauh di Pulau Pinang. PRK Rompin menyaksikan pertembungan 2 penjuru iaitu Datuk Hassan Arifin dari Barisan Nasional BN dan juga Nazri Ahmad dari Parti PAS. Setelah proses pengundian selesai pada 5 Mei, calon Barisan Nasional memenangi kerusi dengan meraih undi majoriti sebanyak 8,895 undi. Pilihan raya kecil itu dibuat berikutan penyandang kerusi kawasan berkenaan Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis yang terkorban dalam nahas helikopter di Semenyih 4 April lalu. Manakala di Permatang Pauh pula, menyaksikan kerusi panas parlimen itu menjadi rebutan 4 penjuru parti. Namun Parti Keadilan Rakyat PKR berjaya meneruskan delegasi pemerintahannya setelah calon PKR iaitu Datin Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang memperoleh sebanyak 30,316 undi berbanding calon Barisan Nasional BN Suhaimi Sabudin yang mendapat 21,475 undi. Pilihan raya kecil itu dibuat berikutan penyandang kerusi berkenaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang kelayakan sebagai ahli parlimen setelah Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan beliau. Kita juga dikejutkan dengan berita menyedihkan yang mana sepasang suami isteri dan bayi perempuan mereka berusia 7 bulan maut dalam nahas membabitkan 3 buah kenderaan di kilometer 6.2 Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Diuk pada 2 Mei lepas. Mereka ialah Fairuz Nizam Hussein, 35 tahun, isterinya Nova Safitri Azhari, 25 tahun dan bayi mereka Nur Firuza Anisa. Fairuz yang memandu kenderaan Pajero maut di tempat nahas manakala isteri dan anaknya meninggal di Hospital Kuala Lumpur. Menurut siasatan, kemalangan itu berpunca daripada 6 kereta Myvi sedang berlumba di Lebuh Raya Duk ketika itu seperti yang terpapar di rakaman CCTV yang tersebar di laman Facebook. Berikutan nahas itu, keluarga tersebut meninggalkan 2 anak mereka iaitu Nur Firuza Amira Fairuz Nizam 7 tahun dan adiknya Nur Firuza Akilah 4 tahun. Seterusnya, pada tanggal 5 Jun lalu, seluruh negara digemparkan dengan berita Sabah digegarkan dengan gempa bumi sekuat 5.9 pada skala Richter yang berpusat di barat daya Ranau. Gempa yang berlaku pada pukul 7.15 pagi dan dikesan di kedalaman 54 km di bawah tanah itu turut dirasai di sekitar Ranau, Tambunan, kawasan pedalaman dan juga pantai barat termasuk Tuaran, Kota Kinabalu, Beaufort dan Kota Belud. Walaupun Sabah telah mengalami tidak kurang 80 gempa bumi sejak 1897, kejadian pada 5 Jun lalu adalah yang pertama mengorbankan nyawa dan merosakkan harta benda. Kejadian tersebut mengorbankan 18 orang iaitu 14 pendaki Gunung Kinabalu dan 4 malim gunung. Setelah beberapa bulan ditutup untuk kerja-kerja pembaik pulihan, laluan ke puncak Gunung Kinabalu telah pun dibuka semula
kepada orang ramai bermula 1 Disember lepas. Baik saudara, itu antara paparan yang kami muatkan dalam Imbasan 2015 sepanjang bulan April sehingga Jun. Saksikan Selamat Pagi Malaysia esok pula untuk Imbasan pada bulan Julai sehingga September. Salam hormat dari saya, Radhi Robin. Teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.